Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu. Kerajaan Perpaduan hari ini yang dibentuk bersama-sama Barisan Nasional dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini bukan hari ini, baru-baru ini, maafkan saya. Satu kenyataan yang paling mengejutkan saya. Zahid Hamidi statusnya kini terlihat seperti telur di hujung tanduk. Itu kalau saya tak silap. Masa saya belajar bahasa Malaysia dulu di subjek bahasa Malaysia semasa saya sekolah rendah. Saya ingat perumpamaan ini. Zahid Hamidi seolah-olah seperti telur di hujung tanduk. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu kenyataan hari ini. Tapi sebelum saya teruskan, tolong tinggalkan komen Anda jika Anda mau komen dan tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia. Pecat serta merta menteri yang terlibat rasuah. Jadi menurut Anda, kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini untuk memecat serta merta menteri yang terlibat rasuah, adakah ini juga akan kenyataan daripada Perdana Menteri ke-10 ini, adakah tergolong juga untuk timbalan Perdana Menteri, di mana kita tahu setakat ini Zahid Hamidi terlibat 47 pertuduhan kalau saya tak silap. Mana-mana menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan yang didapati terlibat dengan budaya rasuah ataupun salah guna kuasa akan dipecat serta merta, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kalilah Zahid Hamidi. Setelah saya mendengar berita ini, saya berpikir, tuan-tuan dan puan-puan, macam manalah nasib Zahid Hamidi selepas Perdana Menteri Malaysia umum ini. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur sekiranya budaya itu wujud dalam kepimimpinannya. Saya sudah beritahu kepada rakan-rakan jemaah menteri yang saya pilih. Yang pertama, untuk soal tata kelola, maknanya tiada rasuah. Saya juga sudah bercakap dengan ketua-ketua parti komponen, kalau ada semasa pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kes seperti ini ataupun rasuah, saya minta pecat mandat sebagai menteri serta merta. Jadi apakah nasib Zahid yang dimana beliau pada hari ini telah terlibat 47 bertuduhan? Menurutnya peringatan itu bukan bersifat politik, sebaliknya merupakan keyakinan beliau untuk membebaskan negara daripada rasuah. Anwar mengingatkan setiap ahli politik untuk membuktikan arena politik bukan platform bagi menunjukkan kekayaan serta kehebatan kuasa yang hanya akan menyebabkan pertikaian kewibawaan agama Islam. Jadi selepas kenyataan ini dikeluarkan, saya masih berpikir adakah Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini akan kekal bertahan dengan statusnya sebagai timbalan Perdana Menteri. Selepas itu ada berita susulan hari ini yang dikeluarkan ataupun yang dinyatakan oleh Presiden PAS. Slogan menentang rasuah, perompak, lanun hanya penuh kepura-puraan, kata Hadi Awang. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyifatkan Halo, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Sanusi sedia bertemu Anwar di Mahkamah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nor sedia bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah berikutan kes saman fitnah terhadapnya. Memetik status yang dimuat naik di laman Facebook pribadinya pada Selasa malam,
beliau memberi bayangan berkenaan dengan berkata jumpa di Mahkamah kita kisahkan tentang sejarah. Anwar yang juga ahli Parlemen Tambun berkata, Muhammad Sanusi telah membuat ucapan berburu fitnah semasa kampanye jelajah Perikatan Nasional PN BES Tambun 13 November lalu sebagai menyokong timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga calon PN bagi kursi Tambun. Beliau berkata, kenyataan Muhammad Sanusi yang juga pengurusi PN Kedah itu disiarkan secara langsung menerusi Facebook bawa nama Faizal Azumu. Menurut Anwar, dakwaan yang dilemparkan ahli Dewan Undangan Negeri DUN Jenari itu telah merusakkan reputasinya sebagai Presiden PKR, pengurusi PH, ahli Parlemen Tambun dan kini sebagai Perdana Menteri ke-10 serta Menteri Keuangan. Muhammad Sanusi didakwa memutarbelitkan kebenaran dan menyebarkan kepalsuan yang pengampunan diraja yang diberikan kepada Anwar secara sah pada tahun 2018. Dakwaannya lagi, ceramah itu antaranya membawa maksud beliau telah menyalahgunakan kuasa dan kedudukannya selain melabelkan beliau sebagai seorang pembohong. Halo, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Agong tolak gaji sejak COVID-19 melanda. Putrajaya yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ria Atuddin Al-Mustafa Billah Shah terlebih dahulu tidak mengambil gaji, yaitu sejak COVID-19 melanda negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini kerana Sri Paduka cakena dengan keadaan ekonomi yang menekan kehidupan rakyat. Saya nak memaklumkan bahawa Tengku Agong telah menolak gaji sejak COVID-19 lebih awal daripada saya. Baginda tidak menerima sebarang gaji oleh kerajaan sejak COVID-19. Saya ingat eloklah kita beri penjelasan ini, katanya pada sidang media selepas musyawarah kabinet di sini hari ini. Anwar sebelum ini menetapkan pendirian untuk tidak menerima gaji bagi jawatan Perdana Menteri sebagai langkah memulihkan keyakinan rakyat terutama terhadap kerajaan perpaduan pimpinannya. Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November lalu. Jemaah Menteri turut bersetuju untuk melaksanakan pemutaran